terbuka untuk bertanya apa-apa soalan teknikal. Dalam tu ada 2-3 orang lah, termasuk saya sendiri di dalam tu. Saya akan bantu untuk dari segi support teknikal. Kita ada private number. Okay. So dekat situ saya faham apa-apa mesej dekat situ cuma bertanya berkaitan dengan teknikal. Nanti saya akan bagi kejap lagi. Okey. Saya akan bagi pada kita akan pergi pada ni. Kita akan pergi pada smart trade. Okey. Get ready kita nak pergi pada plan kedua. Smart trade. USD. Okey, baik. Sebelum saya ni, okey, saya bagi beberapa minit untuk tanya. Kaedah pertama tu, kalau kata okey dan faham, saya akan teruskan pada smart trade. Okey. Kadang tak sabar dah smart trade ni. Okey. Smart trade ni lagi simple sebenarnya. Okey, faham Okay. Igo. Mantap. Okey, baik. So, smart trade ni okey. Dia punya line golden dia tak sama. Dia berdasarkan pivot daily, okey. Jadi entry kita adalah H1 saja. Okey. H1 saja. Okey, untuk smart trade ni kita gunakan H1, okey. Jika perhatikan dekat sini, okey, jika kita perhatikan lekuk-lekuk ni kita ada merah, biru, kuning ni semua ni, okey. Ni sekarang ni kita lekuk-lekuk ni, okey. Setiap lekuk ni dia mewakili satu hari. Ni lekuk tu maksudnya macam nilah. Ni sehari. Okey. Ni sehari, kan? Dia berpisah kat situlah. Ni sehari. Okey. Ni yang previous. Dia memang inilah dia punya apa? Auto SNR pada setiap hari. Okey. Lebih kurang lah saya buat. Maknanya lekuk-lekuk ni adalah untuk kita buat back test lah. Okey. So, sekarang ini candle telah menyentuh line kuning yang paling bawah sekali untuk Euro AUD. Okey. Kita pergi Euro CAD. Ni pun sama lekuk-lekuk dia. Lebih kurang lah. Okey. Okey, kita pergi kepada untuk sell dulu. Okey. Pertama, sentuh line merah. Okey, kita sama juga, kita ada line merah. Line merah ni untuk sell, yang biru ni untuk buy. So sekarang ni USD CAD berada di line biru dan kita nak tunggu confirmation untuk buy saja. Okey. Kita pergi tengok kepada sell dulu. Pertama, sentuh line merah. Mana ni line merah? Line merah kan? Okey. Kedua, obos ini bersilang. Okey, kita pergi yang dekat sini Yang ini satu, yang ini dua. Okey. Obos ini bersilang. Okey, bersilang kat sini. Okey, dan juga keluar anak panah kuning. Keluar anak panah kuning. Dia tiga je. Syarat dia tiga saja. Sentuh line merah, sini sentuh dah. Tapi bersilang ke belum? Belum. Tak boleh lagi. Sentuh line merah, sentuh dah sikit. Sikit kan? Okey. Tetapi dah bersilang dah. Memang dah sedia di bawah dah. Memang dah sedia merah di atas. Okay, so cantik. Okey, ni pun cantik dah. Okey, so sini tak boleh. So dia sentuh sini baru boleh. So kemudian obos ini perlu berada di overbought. Overbought kalau nak sell, oversold kalau nak buy. So maksudnya dia kali ini sebabkan kita tidak ada line golden tadi tu semua, okey, kita tidak ada line golden. So maksudnya kita perlu perhatikan obos tu pula. Perlu sediakan line obos ni perlu berada di paling atas kalau sell ataupun paling bawah kalau buy. Okey, keadaan persilangan obos itu kalau sell dia perlu berada di atas, kalau buy dia berada di bawah. Okey. Yang ada bunyi tu saya mute dulu nanti tanya-tanya je tak apa. Okey.
Okey, tak apa, kita ulang balik, jangan risau. Okey. Pertama, kita pergi syarat untuk sel. Saya terangkan. Pertama, candle sentuh line merah. Okey. Kita buat nota dulu. Candle sentuh line merah. Ni. Okey. Kedua, keluar anak panah merah. Anak panah kuning. Anak panah kuning ni lah. Saya buat yang anak panah kuning dulu. Okey. Ketiga, obos bersilang. Merah naik atas kuning dan berada di overboth. Maksudnya di atas sekali. Ni kat sini. Kita tak nak dia bersilang di tengah. Kita nak bersilang dia bersilang di atas. Okey. Pertama, candle sentuh line merah macam ni, dah sentuh merah. Okey. Kedua, keluar anak panah kuning, Ketiga, merah di atas kuning ataupun cross lah. Ini memang dia dah sedia merah di atas kuning. So dekat sini, dekat arrow ni kita boleh terus sell. Sebab apa? Sentuh line merah, keluar anak panah kuning dan juga bawah ni cross. So memandangkan memang dia dah sedia merah di atas kuning, so tak perlu tunggu dia cross. Dekat sini kita dah boleh terus sell. Okey. Ulang lagi sekali. Pertama, candle sentuh line merah. Kedua, keluar dot kuning, keluar arrow kuning. Ketiga, obos bersilang. Okey. Obos bersilang. Dan pastikan obos itu macam ni berada dekat atas sekali. Kalau sell dekat atas sekali. Dia berada di belah atas lah, di atas sikit. Kita kena buka, kita nak dekat tengah-tengah. Okey. Dan semua situasi ini berlaku dalam hari yang sama. Ni nak kena jelas Kesemua itu berlaku dalam hari yang sama. Okey. Sebab tu saya buat marking-marking tu, kan? Dia buat marking-marking tu. Okey, kita cuba tengok yang ni, okey. Sentuh, okey, ini ke sini lekuk, sini ke sini sehari kan? Okey. Dia sentuh line merah, dia keluar arrow kuning dan overboard itu berlaku di atas dan dia berlaku dalam hari yang sama. Ketiga-tiga SOP itu lengkap sebelum jam 6 pagi. Kenapa 6 pagi tu? Sebab 6 pagi adalah penutup candle pada 5.59 untuk daily. Pembuka candle adalah pada jam 6 pagi. So maknanya ketiga-tiga syarat itu sekiranya berlaku pada hari yang sama, tidak melebihi jam 6 pagi, open candle untuk daily, maka dia punya setup itu valid. Kalau kata dia tak berlaku, kalau bercerai SOP tu, yang ini anak panah ni hari lain, ni hari lain. So tak boleh. Dia kena hari yang sama. Okay. Anak panah tu kena hari yang sama je ke? Anak panah dan juga persilangan obos ini berlaku pada hari yang sama. Okay. Anak panah tu dia keluar waktu bila Ni dekat candle ni, yang ni. Dia turun dulu baru keluar Dia turun dulu atau dia sama juga, dia pertengahan, tapi kalau kata sebab dia H1, kadang-kadang dia keluar di awal candle. Kadang-kadang dia keluar di pertengahan. Jadi kalau pertengahan candle H1 dia di hujung, kan biasanya kan kita ada contoh antara jam 2 sampai jam 3. So kalau dia dah keluar tu dan dekat sini ni kita tengok candle itu dekat tengah dan tak jauh, kita boleh terus sell. Tapi kalau kata candle itu jauh, kita tak boleh sell dekat situlah, sebab dia agak berisiko. Sebab kalau candle tu jauh lah, tapi kalau kata dia kata second candle tu dia ada buat minor retracement. Selalunya apabila candle H1, apabila dia ada confirmation dan sebagainya, katalah ni pukul 2 petang. 2 petang dia turun keluar anak panah. Lepas tu dia akan naik sikit, dia akan buka candle sebelah ni kat sini pukul 3. Jadi pukul 3 tu lah kita sell lagi baik. Dekat pukul 3 tu kita baru, maksudnya next candle selepas anak panah tu keluar. Candle selepas anak panah tu keluar. Maksudnya dia retrace separuh candle lah yang betul. Sebelum. Ya. Okey, terima kasih. Sama. Okey, jom kita tengok jap hari ni mana yang dekat-dekat nak jadi ni. Okey. GU dah sentuh line merah. Tunggu anak panah kuning dan juga persilangan obos. Maksudnya okey, faham dia dah sentuh line merah. Perlu keluar arrow kuning dan juga persilangan obos ini berlaku sebelum jam 6 pagi. Perlu berlaku sebelum jam 6 pagi. Kalau dia dah bawa ke selepas 6 pagi, memandangkan ini Isnin, so kita tak boleh ceritalah. Maksudnya 6 pagi tu dia bawa ke Isnin nantilah, macam tu.
Dia tak kisah R1 ataupun R2, R3 yang merah. Dah tak kisah, tak kisah. Janji dia obos ni bersilang dekat mana-mana pun tak kisah. Sebab tu kita tengok ada situasi macam ni GU dia sentuh dekat R1, tapi kalau kita tengok dekat pair apa tadi, dia dah berada dekat kuning kan. So maksudnya selagi tu dia tak cross, dia tak boleh turun lah. Okey. EU ni belum lagi. Okey, yang ni dah berada dekat kuning dah. NZD CAD. Tapi kita jangan terus sell tau. Kena sabar sebab benda ni dia boleh naik lagi sebab kalau dia uptrend. Jadi sebab itulah kita perlukan benda ni bersilang dan perlukan arrow kuning baru kita boleh sell. Kan? Okey. Sebab dia untuk daily punya. Tapi maksudnya kalau setup tu muncul selalunya kita boleh makan profit untuk yang agak lama jugalah. Ni untuk hari ni gold lah. Ada. Sentuh line biru, okey. Kemudian arrow biru keluar dan juga bersilang. Dia dah sentuh dah sini. Tu gold. Ada pun gold satu. Macam untuk naik punya menggunakan smart trade untuk hari ni. Yang ni lebih simple lah SOP-nya. Tapi nak kena tunggu lah sikit sebab dia H1 kan. Sabar sikit kita dapat lah. Yang ni dia sentuh line merah sikit je. Line merah sikit je dia sentuh kan. Lepas tu setup tu keluar, 2 hari dia pergi ke bawah. Sebab tu smart trade ni dia lebih simple tapi kita nak kena sabar cari lah dan tunggu tu, sabar tunggu. Jadi TP dia dengan stop loss masih sama atas. Okey. TP kita tidak menggunakan take profit tapi kita boleh juga ambil kita ada dua situasi. Okay. Pertama, kalau kita buat buy dekat sini, okey, TP kita ambil R1 lah. R1 itu